الفاتحة بالقبول وتمام التيسير ومأمون وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وعلى كل نية صالحات مع حسن الختم عند الموت وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita berkumpul pada hari yang bahagia ini. Kita telah masuk kepada hari yang pertama daripada bulan Ramadan, bulan yang mana kita menantikan, bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala bagi tiap-tiap amalan yang diamalkan oleh seorang mukmin akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Bulan yang mana di dalamnya kita sentiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita mendapatkan barakah. Bulan yang mana menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan Allah mengangkatkan darajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Seperti mana kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, apabila Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bulan Ramadan, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peluang daripada Allah yang Allah memberikan kepada kita bagi sekalian. Kita telah masuk pada bulan Ramadan, maka ini adalah peluang untuk kita menghidupkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana kita nak menghidupkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadat puasa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba mengamalkan sunnah-sunnahnya dan begitu juga kita cuba memperbanyakkan amal. Kita melaksanakan salat tarawih pada tiap-tiap malam dengan kita melaksanakan salat tarawih ini 20 rakaat dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan bacaan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak menghidupkan bacaan ini Al-Quran? Kita meletakkan keazaman insya-Allah taala supaya kita dapat khatam ini Al-Quran sekurang-kurangnya 1 kali pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Maka ini adalah bulan yang ada sangkut paut dengan Al-Quran, dengan sangkut paut yang sangat kuat sekali. Itu sebab kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim bahawasanya ini Al-Quran Al-Karim, Al-Quran itu diturunkan ini pada malam ini Lailatul Qadar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Al-Karim pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu mengetahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dia berlaku pada bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan yang mana insya-Allah taala kita meletakkan keazaman untuk kita menghidupkan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peluang yang dibukakan bagi Allah. Maka ini adalah perkara yang penting bagi seorang mukmin untuk memahami akan kepentingannya, supaya kita mendapat peluang-peluang yang keemasan yang hanya berlaku setahun hanya sekali, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita menjalankan ibadat puasa, untuk kita melakukan qiyam dan untuk kita hadir di masjid-masjid dan kita melakukan i'tikaf, supaya insya-Allah taala kita sentiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Maka alhamdulillah, insya-Allah pada hari-hari ini yang akan datang, maka ini adalah daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Maka perlu untuk kita melihat apakah yang perlu kita melakukan pada bulan Ramadan. Kita lihat ini kepada kita punya schedule yang kita ada, ataupun apakah yang kita akan lakukan pada malam-malam ini Ramadan, pada 10 hari yang pertama, pada 10 hari yang kedua, pada 10 hari yang terakhir, dan lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir. Sekarang ini masanya untuk kita membuat ini kita punya schedule. Sekarang masanya ini untuk kita melakukan ini planning. Bagaimana apa yang kita akan lakukan pada 10 hari daripada akhir ini Ramadan. Ini yang paling penting sekali. Apabila dekat ini kepada bulan Syawal, bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam.
Begitu juga apabila kita telah masuk pada malam 10 hari yang pertama, bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam bagi bulan Ramadan. Ini merupakan training yang dibagi kita. Jadi apa yang kita harapkan, insya-Allah apa yang kita ada pada bulan Ramadan, bila kita keluar pada bulan Ramadan, kita dapat melakukan dengan istiqamah. Hari ini penting jemaah dirahmati Allah untuk kita usahakan atas iman. Penting ini untuk kita usahakan atas qiyamul lail. Bagaimana kita nak menghidupkan malam, bagaimana kita nak bangun malam, bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi selepas ini bulan Ramadan. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan Ramadan sebagai masa yang mana di dalamnya dapat kita menjinakkan untuk kita menghidupkan amalan malam, untuk menghidupkan kita qiyamul lail, supaya insya-Allah kita sudah diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita raih daripada bulan Ramadan dapat kita meneruskan ini kepada selain daripada bulan Ramadan. Ini adalah masa-masa ini yang penting untuk kita memikirkan tentang diri kita, memikirkan tentang iman kita, memikirkan tentang ketakwaan kita, memikirkan tentang bagaimana amalan kita, dan kita memikirkan bagaimana kita nak menguatkan iman, bagaimana kita nak menguatkan amal, bagaimana kita nak menguatkan ketakwaan. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman yang kita tinggal pada hari ini penuh dengan cabaran. Umat Islam menghadapi banyak sekali cabaran. Kita menghadapi cabaran dalam ekonomi, kita menghadapi cabaran dalam rumah tangga, kita menghadapi cabaran dalam individu, kita menghadapi cabaran ini dengan isteri dan suami, kita menghadapi cabaran di tempat kerja, kita menghadapi cabaran di tempat kita belajar. Maka kita tidak boleh lari daripada cabaran. Tetapi manusia berjaya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki daripada sumber yang dia tidak menyangkai. Bagaimana kita nak mendapatkannya? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kamu bantu agama Allah dengan kamu beriman dan kamu melaksanakan perintah Allah dan kamu mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, pasti dan pasti Allah akan membantu kamu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ada contoh yang terbaik. Maka kita meletakkan keazaman pada jemaah Allah. Kita meletakkan keazaman, kita nak menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita, zahir dan batin. Kita meletakkan keazaman bahawa saja jalan menuju Allah hanya dengan Nabi Muhammad SAW, hanya dengan kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita nak menghidupkan cinta kepada Nabi, bagaimana kita nak menghidupkan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita nak menghidupkan keyakinan hanya dengan cara Nabi Muhammad membawa kepada kejayaan. Cara selain daripada Nabi kita SAW tidak membawa kepada kejayaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Nabi kita SAW, seperti mana firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih." Allah telah menghantar Nabi SAW dengan hidayah, seperti mana Allah menghantar Nabi Adam AS, menghantar Nabi Musa AS, menghantar Nabi Isa AS kepada kaum. Maka Allah menghantar Nabi Muhammad SAW, akhir Nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah daripada Allah, yang mengajarkan kepada manusia kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi SAW dan menjadikannya sebagai panutan. Mereka akan mendapatkan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Tetapi apa yang kita takut cuma dengan mati Allah. Kalau kita keluar daripada masjid ini, masa kita tidak memahami hakikat ini, dan kita menjadikan idola selain dari Nabi Muhammad SAW, seperti mana apa yang kita lihat di Syabab di orang Islam kita, di mana mereka berada, apakah yang mereka melakukan, siapakah yang mereka memaluti. Maka ini adalah risauan yang kita bersama. Bagaimana kita nak menghidupkan agama dalam diri kita dan dalam diri ahli keluarga kita dan masyarakat kita. Dan begitu juga kita menyampaikan kepada mereka-mereka yang kita sayang kepada mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebab hidayah bagi yang lain, dan supaya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala fitnah, daripada segala wabak dan bala, dan menjaga kita daripada segala azab di dunia dan akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan masuk kita bulan Ramadan, Allah menjadikan majlis ini majlis kafarah, supaya dengannya insya-Allah kita keluar daripada Masjid Khalid
dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin, dan membangkitkan iman dan ketakwaan, dan menjadikan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menjadikan kita seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang diridai oleh Allah dan meridai kepada Allah, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga mencintai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita menghidupkan keazaman dan kita mengambil peluang yang besar ini, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara manusia yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan kejayaan dan mendapatkan nasib yang besar daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini Ramadan, supaya Allah menjadikan bulan ini sebab ini kita disucikan oleh Allah daripada segala sifat yang madhumah, segala sifat yang menjauhkan manusia daripada Allah. Kita berdoa agar Allah mensucikan hati kita daripada sifat riya, daripada sifat kibr, daripada sifat hasad, supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan memberikan kepada kita akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah dan sentiasa menghidupkan kalimah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah di dalam hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal du'ana innaka bis-sami'il 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal salihati a'malana wa ajrana ya karim. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amri wa sihhatan min lisanin wa fi'atan bi rizqin wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan min al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa 'afatan min al-hisab wa amanan min 'adab nasiban min al-jannah wa arzuqna an-nadra ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صلى الله